Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Anisia Daulas dalam Berita Pagi Sabah, Sabtu 23 Januari 2021. Keadaan banjir di negeri ini dilaporkan semakin pulih. Setakat 8 malam tadi, hanya 2 pusat pemindahan sementara BPS yang masih aktif di Kota Belud dan Beaufort menempatkan 94 penduduk melibatkan 22 keluarga. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, seramai 52 keluarga masih berada di PPS Dewan Muhammad Dun Banir Beaufort dan 42 penduduk di PPS Dewan Kampung Songsong Kota Belud. Sebanyak 3 PPS telah ditutup selepas semua penduduk dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Ia melibatkan PPS Dewan Pamusa Beaufort yang menempatkan 118 penduduk, PPS Dewan SK Suang Punggol 35 penduduk dan PPS Rumah Kebudayaan Kampung Kalang Kanartenom yang sebelum ini menempatkan 26 penduduk daripada 5 keluarga. Sebanyak 453 kes positif baharu COVID-19 dicatat semalam menjadikan jumlah kumulatif kes kini 45,862 kes. Manakala 650 pesakit sembuh dengan jumlah kumulatif sembuh 41,579 orang. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata 2,839 pesakit sedang menerima rawatan. 3 kes kematian turut direkodkan iaitu di Kinabatangan, Sandakan dan Lahadatu. Setakat ini, Sabah merekod sebanyak 310 kematian. Daripada jumlah tersebut, 131 kematian di wad ICU, 54 kematian di unit kecemasan, selebihnya 122 adalah kematian di luar hospital. Kebanyakan daripada mereka yang terkesan teruk daripada jangkitan COVID mempunyai riwayat penyakit kronik seperti masalah jantung, penyakit diabetes, penyakit paru-paru kronik dan penyakit buah pinggang. Jelas beliau, kategori umur kematian di bawah 20 tahun seramai 7 orang, 21 hingga 50 tahun 46 kematian, 51 hingga 60 tahun 66 kematian, 61 hingga 70 tahun 94 kematian, 71 hingga 80 tahun 56 kematian, 81 hingga 90 tahun 32 kematian dan 6 kematian bagi kategori umur lebih 91 tahun. Dalam pada itu, Datuk Masidi turut memaklumkan kerajaan negeri bersetuju memberi kelonggaran bagi kemasukan pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM yang bertugas di Sabah. Bagi tanggungan kepada pegawai dan anggota PDRM yang bertugas di Sabah, hendaklah menunjukkan bukti hubungan sebelum kemasukan ke Sabah dan hendaklah mendapat CUP Seksyen 66/2 Akta Immigration yang saya telah nyatakan tadi, atau memohon pas lawatan sosial jangka panjang di Pejabat Immigration Sabah dengan serta-merta setelah masuk ke Sabah. Sementara itu, kerajaan negeri juga membenarkan waktu operasi restoran, kedai gerai makan, kenderaan bersaji, penjajah tepi jalan, penjajah beredar termasuk perkhidmatan penghantaran makanan dilanjutkan hingga 10 malam. Aktiviti penjualan makanan hanya dibenarkan secara bawa pulang, pandu lalu atau penghantaran sahaja. Operasi stesen minyak di negeri ini juga dibenarkan beroperasi dari jam 6 pagi hingga 10 malam. Polis Sabah sedang mengesan 12 individu bagi membantu siasatan berhubung kes jenayah komersial di negeri ini. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Sabah, Superintendent Jim Moses berkata, mereka yang dicari termasuk seorang wanita melibatkan kes pada tahun 2016, 2018 dan 2020. Individu berusia antara 29 hingga 64 tahun ini dikehendaki bagi membantu siasatan berhubung kes penipuan dan pecah amanah. Bagi kes-kes tipu, kita ada 10 orang dan bagi kes CBT, pecah amanah jenayah ni ada 2 orang. Bagi kes-kes tipu ni melibatkan kes-kes tipu tuntutan invoice palsu, tipu jual beli telefon bimbit, tipu jual beli rumah, tipu projek-projek yang tidak wujud, tipu jual beli face mask.
Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Menurut Superintendent Jim Moses, semua kes berkenaan berlaku di negeri ini melibatkan warga tempatan dan luar Sabah. Orang ramai mempunyai maklumat boleh berhubung dengan pegawai penyiasat atau balai polis berdekatan. Penjawat awam Persekutuan di Sabah perlu menunjukkan contoh baik kepada masyarakat dengan sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP mengekang penularan pandemik COVID-19. Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Samsuni Muhammad Noor berkata, ini kerana kadar pematuhan SOP dalam kalangan masyarakat semakin menurun sejak kebelakangan ini. Kita merupakan, saya katakan, frontliner yang bersama-sama untuk membendung ataupun mengekang penularan COVID-19 ini. Jadi kita sama-sama berdoalah berdasarkan pada trend sekarang kita dapati bahawa kadang-kadang bila kita dah selesa, kadang-kadang kita sudah lupa. Datuk Samsuni ditemui RTM selepas menyempurnakan program tanggungjawab sosial korporat Pejabat Persekutuan Sabah di Kota Kinabalu. Mengenai program ini, beliau berkata ia usaha mendidik penghuni Kotas tentang pentingnya mematuhi SOP sekaligus membantu mengekang penularan COVID-19. Program CSR itu melibatkan pengagihan sumbangan pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman kepada 431 penerima dari 4 buah Kotas Persekutuan, iaitu 3 di Likas dan 1 di Taman Indah Permai Sepanggar. Individu yang dilantik menerajui kepimpinan di Mahkamah Anak Negeri Beluran diingatkan menjalankan tanggungjawab seperti diamanahkan. Ini termasuk menyelesaikan setiap aduan atau masalah dilontarkan masyarakat berhubung istiadat menjurus kepada Undang-Undang Anak Negeri Sabah. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Labuk Samad Jamri berkata kepimpinan tersebut yang terdiri Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri dan Ketua Masyarakat Cina memainkan peranan membantu masyarakat setempat dalam menyelesaikan masalah, terutama menegakkan keadilan dan keharmonian hidup rakyat. Sebab itulah keperluannya amat penting di mana aduan-aduan ini yang tidak dapat disampaikan di tempat lain ataupun di Mahkamah Sivil umpamanya, dan ianya memerlukan penyelesaian di Mahkamah Anak Negeri itu sendiri. Beliau ditemui RTM selepas majlis penyampaian watikah pelantikan Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri dan Ketua Masyarakat Cina bagi kawasan Beluran. Majlis menyaksikan pesara kerajaan yang juga bekas Pegawai Tadbir Agama Jahins Beluran, Ahmad Saruna dilantik sebagai Ketua Daerah Beluran. Sementara itu, Ahmad berkata pengalaman bertugas sebagai Pegawai Tadbir Agama Jahins Beluran akan dijadikan landasan mencerahkan hala tuju dan integriti Mahkamah Anak Negeri Beluran. Mana-mana bab yang bukan bidang kuasa kita akan transfer semula kepada pihak berkenaan, iaitu Mahkamah Syariah atau penjain secara hakiki. 2 Ketua Anak Negeri dilantik iaitu Indar Jahaya Bakia dan Jem Langah, manakala 4 Wakil Ketua Anak Negeri yang dilantik adalah Aladin Munabi, Julai Mail, Joseph Juling dan Afendi Michael, manakala Ketua Masyarakat Cina Chua Ken Lai. Inisiatif meneruskan tempoh moratorium dan pengurangan ansuran pinjaman dalam inisiatif pakej bantuan pelindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai memberi kelegaan kepada golongan pekerja yang bergantung kepada upah harian. Warga Bandaraya Kota Kinabalu yang ditemui RTM menzahirkan terima kasih dan bersyukur kerana inisiatif itu meringankan beban mereka. So dia boleh mengurangkan lagi beban kita sebagai pengusaha kecilan, yang mana pembayaran melalui bank tu dikurangkan. Saya amat bersetujulah sebab dia meringankan sikit beban kepada usahawan-usahawan yang baru ni dan amat membantu untuk usahawan dalam masa pandemik yang sekarang. Membantu kami dari segi penjimatan perbelanjaan di mana pinjaman perniagaan tidak perlu dibayar pada ketika ini, pengurangan sewa. So dengan pendapatan yang berkurangan, benda ni sangat memberi impak yang besar. Ialah komitmen sana, komitmen sini, kereta, rumah dan pelbagai lagi lah yang perlu dihadapi, yang perlu dilunaskan. Jadi moratorium ini dapat memberikan kami sedikit kelegaan.
Kekurangan begalan darah di unit tabung darah negeri ini terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Tidak terkecuali Hospital Gleneagles Kota Kinabalu dan Riverson Kota Kinabalu dengan kerjasama Hospital Queen Elizabeth tampil membantu dengan menganjurkan kempen derma darah. Pengurusi program derma darah Hospital Gleneagles, Stacey Lynn Patrick berkata, tahun ini pihaknya menyasarkan melaksana sekurang-kurangnya 6 program derma darah. Jangan takut sebab semua dalam keadaan yang dijaga. Kalau kamu memang tidak dapat diderma, diorang akan bagi tahu tidak boleh derma juga. Kalau memang keadaan yang sihat, memang akan diorang boleh benarkan untuk derma. Dan masa-masa PKP sekarang ni pun SOP memang in place, so jangan takut pasal COVID lah. Beliau memberitahu RTM ketika program tersebut di Riverson Kota Kinabalu. Kempen ini mendapat sambutan baik masyarakat yang ingin membantu golongan memerlukan. Maybe we could donate blood today, and we can help also save life for other people as well. And it's a really good feeling actually to donate and help other people, those in need. Saya harap lebih ramai yang datang menderma kerana satu poin boleh menyelamatkan 3 nyawa kan. Dan bukan saja kita selamatkan nyawa orang lain, tetapi untuk diri kita juga ada benefitnya untuk menderma. Saya kali keempat sudah menderma darah, jadi saya sarankan untuk orang di luar sana jangan takutlah untuk derma darah sebab derma darah ini banyak kebaikannya. Bukan saja dapat selamatkan nyawa orang, tapi juga untuk kesihatan diri sendirilah. Kita tahu pada masa MCO ini banyak orang awam tidak boleh keluar menderma darah, maka kita di hospital swasta setiap 3 bulan akan cuba menambah walaupun tak banyak. Sejumlah 30 pain darah dijangka dikumpul menerusi program berkenaan. Seramai 26 kaki tangan Jabatan Penyiaran RTM Sabah yang terkesan akibat bencana menerima bantuan berbentuk keperluan asas. Ia disumbangkan pelbagai pihak iaitu Masjid At-Taqwa KKMM, Pejabat Pengarah RTM Sabah dan Kelab Kebajikan dan Sukan serta Puspanita RTM. Sumbangan disampaikan Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan TV RTM Sabah, Cyril Simon, sambil disaksikan Pengarah Penyiaran Sabah, Nur Ain Bakir di Kompleks KKMM Kota Kinabalu. Pengerusi Masjid At-Taqwa KKMM, Ruskap Muaram berkata, sumbangan berkenaan bagi meringankan beban penerima. Kalau kita berkesempatan, mungkin kita akan buat lawatan terus ke rumah mereka. Ya, dan kita harapkan aktiviti sebegini dapat kita teruskan dari masa ke semasa bagi memberi lebih kepada pedulinya kita tentang kebajikan para staf kaki tangan RTM Sabah. Penerima bantuan antara lain terdiri 16 kaki tangan terkesan akibat banjir baru-baru ini. Baik, sekian berita dari Sabah pagi ini. Terus patuh SOP pandemik COVID-19 belum berakhir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.